Baik, saya ringkaskan 10.5 lah. Yang kedua, tentunya yang kedua, jadi panjang cerita. Yang kedua, apa yang ada dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah, pertama jaga kalam, jadi Islam terbaik. Yang kedua, jaga apa? Yang kedua, kata Imam Nawawi, ku hadis Nabi SAW, yang kedua jaga tangan. Jadi Islam terbaik jaga tangan. Tangan tak ambil orang, gagal orang habis, hilang otak muda orang habis. Tangan yang tak bawa kebaikan. Sebab itu tuan-tuan buka kitab Hidayatus Salikin, kan? Pernah ngaji kitab ni kan? Hidayatus Salikin, kitab Syekh Samad Palembang, syarah kitab Imam Al-Ghazali. Hidayatus Salikin ni kitab yang disusun, yang diterjemah oleh Syekh Abu Samad Palembang. Makam dia dekat Thailand, dekat Fatani. Dia orang Palembang, berguru dengan satu ulama hebat di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Syekh Abdul Rauf ni dia makam di Aceh, tak terjejah pun masa-masa tsunami baru ni. Siapa-siapa habis ziarah Aceh akan dibawa ke ziarah makam Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, guru kepada Syekh Abdul Samad Palembang, guru kepada Tok Pulau Manis, dan guru pada ramai ulama-ulama tanah Melayu kita. Siapa tu guru besar ni? Wali Asia Tenggara di satu masa dulu, di zaman Aceh dulu, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Cerita panjang lah cerita depan ni. Lepas tu kalau ada peluang pergi Aceh, pergi Aceh. Bukan nak pergi ziarah muzium tsunami saja. Bukan nak ziarah kapal terapung tu saja, tak. Pergi ziarah satu makam wali Allah yang terbesar, namanya Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, guru kepada Syekh Ahmad Samad Palembang, guru kepada Tok Pulau Manis, guru kepada ramai ulama-ulama Asiatik di masa dulu. Baik, kitab Hidayatus Salikin dikarang atau disusun oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Dalam kitab tu apa dah yang tuan-tuan? Tuan-tuan buka dalam kitab, dalam bab ambil wudu. Dalam bab ambil wudu, kita tu akan jumpa dalam bab ambil wudu tu adab ambil wudu. Kita tuan-tuan, kitab sebelum kitab Hidayatus Salikin. Biasa mengaji kitab ni, biasa nak? Biasa. Buka balik kitab tajuk ni, tajuk wudu. Ada wudu. Apa dia? Kita akan jumpa doa basuh tangan, doa basuh muka, doa basuh kaki, doa basuh telinga, kan? Doa kumuk-kumuk. Mau jumpa? Baik. Doa basuh tangan tak mana? Apa doa dia? Doa kumuk-kumuk apa dia doa dia? Kan kita ambil uduk kan, kumuk-kumuk basuh tangan semua ada hikmah dia. Baik, saya ambil tu. Doa basuh kumuk-kumuk, apa dia antara cara, antara ayat atau doa dia? Ya Allah, jadikan lidah aku, mulutku lidah yang berzikir, lidah yang baca Quran, boleh baca Quran, lidah yang cakap hal elok, lidah yang dapat sebutkan kalam kau di akhir hayat hayat aku nanti. Bagi lidah aku dapat sebutkan la ilaha illallah al-qawl thabiti fil hayati dunia, kata Allah dalam surah Al-Quran. Bagilah ya Allah, waktu kumuk-kumuk ni, kata Imam Ghazali, kata Syekh Palembang, waktu orang kumuk-kumuk, minta ke Allah, ya Allah, bagi lidah mulut aku ni mulut yang baik, yang dapat mengucap, yang dapat berzikir, dapat baca Quran, cakap elok. Doa supaya jadi Islam yang terbaik. Padahal Islam terbaik itu idaman semua orang, dan cara dia jaga mulut. Kemudian apa lagi tuan? Itu basuh mulut, tangan, sebelum itu basuh tangan. Apa doa basuh tangan? Ini pergelangan tangan, pergelangan tangan ni. Doa dia dua-dua belah kan? Dua-dua belah. Basuh tangan dua-dua belah. Apa doa dia? Dalam bahasa Arab ada, tapi dalam Melayu dia, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah tanganku ini tangan yang baik, yang bawa berkat.
Tangan-tangan apa, tangan-tangan yang apa, yang memberi bakti kepada orang ramai. Tangan yang membantu sama-sama Islam. Tangan yang membantu sama-sama Muslim. Tangan yang membantu agama. Ya Allah, jadikan tangan aku tangan baik. Maknanya keringkas tuan-tuan. Tuan-tuan cek balik kitab ni. Saya suka sebut balik tuan-tuan sebab apa? Dia punca kepada akhlak baik. Pergi cari balik kita hidup sedikit ni, tengok mak doa ni amai. Walaupun ada orang kata nak bid'ah dan sebagainya, pergi depa lah. Nak bincang pasal bid'ah ni tak ada kerja kita tu nak. Bincang pasal bid'ah tak ada kerja kita. Dua nafi dah sebut lagi, nafi dah sebut lagi, jenuh tak ada kerja apa kita. Dua kerja nafi tu lah. Baik, nak buat. Habis masa kita silakan buat doa basuh mulut, doa berkumuk-kumuk, doa basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala. Basuh telinga, basuh kaki, ada doa-doa dia. Dia apa doa basuh tangan? Ya Allah, jadikan tanganku tangan yang memberi berkat. Tangan yang apa, yang baik, tangan yang membantu, tangan yang sentiasa kuhulurkan untuk bersedekah. Niat. Itu yang Imam Ghazali kata dalam kitab yang disyarah oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Kitab Hidayatus Salikin. Tuan-tuan cari balik tajuk doa ambil ayat sembahyang. Dan saya percaya tuan-tuan, kita doa amal yang tu dah. Doa amal pun. Tapi cuma punca dia dan arah mana nak pergi tu kita boleh tak tahu. Kita amal-amal dah. Jadi amal doa basuh mulut sebab dari mulut bagus. Amal basuh tangan sebab doa nak supaya Allah Ta'ala bagi jadi tangan bagus. Dan yang ketiga, masuk tajuk yang saya nak baca hari ini. Syarah panjang lagi tuan, syarah panjang lagi. Nikmat tak habis lagi, nikmat ni. Nikmat pertama, saya syarah balik. Dan jangan lupa tu habaq saya teringat saya balik dah. 3 nikmat besar yang saya syarah mula-mula saya tak habis lagi. Dan yang ketiga, selepas Islam terbaik dikira dengan mulut. Yang kedua, Islam terbaik dikira dengan jaga tangan. Yang ketiga, apa Islam terbaik? Dia masuk tajuk kita hari ini. Masuk tajuk kita hari ini. Kata saya kata sejam ni tak cukup no. Sejam tak cukup. Dia berkata apa ustaz, sejam cukup. Jom nak mukadimah setengah jam dah. Memang lagu tu nama macam mana lagu tu dah. Kan? Di KL tu, di KL. Ada jemputan untuk saya sambung balik kuliah dalam bulan lepas lagi. Di Shah Alam, di Selangor, di KL. Dan jemputan terbaru saya ada di Melaka. Ini terbaru lah. Kita tak tahu nak pergi bila lah. Dia panggil kita pergi bulan lepas lagi. Ustaz bila nak sambung kuliah balik. Kita nanti kita sambung. Boleh Ustaz main bulan ni? Bulan lepas lah, bulan 7 baru ni. Saya kata macam mana prosedur? Hampa aku mana nak suruh saya pergi ni nak pasal macam prosedur? Kan baru ni prosedur dia. Kuliah sampai maghrib lah kan. Subuh tak boleh mula lagi. 10 dan 20 minit itu subuh. Nak bagi kuliah dan 20 minit. Kuliah subuh. Yang apa, yang maghrib isya pula, maghrib mula maghrib, isya masuk isya, tet bunyi tu dah berhenti. Saya kata prosedur apa lagu mana? Macam itulah Syekh Abdul Ustaz kata. Bila mula sampai maghrib, isya kena berhenti lah. Masa tu isya awal juga. Lebih kurang 8.40 lebih kurang tu. Isya awal dan lewat sikit lah. 8.40, 8.45 lebih kurang tu kan. Tu bulan lepas punya. Nak bagi kita nak habis sembahyang pukul 8 baru nak mula. 8.45 kena berhenti dah. Lebih kurang 40 minit, lebih kurang pun dah betul setengah jam 40 minit. Ya. Saya kata nak pi, saya kata hampa nak suruh aku cakap saja melawak oleh pala, kata apa saya melawak oleh pala. Hampa nak suruh saya bagi ucapan, ceramah, bercakap, mengajar apa semua ni 40 minit. Aku nak pi Kuala Lumpur berapa jam? Kata 5 jam sah. Tak balui kata dia apa? Melawak lah kawan. Tak balui pi 5 jam bagi 5 minit tak habis lah. Tak balui kata tak balui. Betul juga sana, betul je. Baru tak betulnya nak pi KL pun
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cabut darah tu saya tak tahulah lah, 3 jam ni saya tak tahulah, tapi kereta saya pergi 5 jam lah. Berhenti atau curuk ar nak sembahyang, nak makan 5 jam kita ambil lah. Tuan-tuan kalau berdarah 3 jam ni darah laju lah. Ashabul yamin lah tuan, sebelah kanan ya. Ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berdarah belah kanan jadi ashabul yamin 3 jam sampai lah. Tapi duk main belah kiri sama tu. Duk main lebur ayam belah kiri sama lambat sikit. Tapi kalau berdarah belah kanan tekan 150, 130 tu cepat 3 jam sampai lah. Saya kata apa? Nak pergi ke Ampar 5 jam, nak bagi ceramah setengah jam, tak balui kata lah. Dia kata betul juga Ustaz Noh. Itu je mana? Tangguh bulan depan lah. Lepas PKP tu kita mula lain. Jadi saya pun tak bagi lah, tak pergi kuliah lagi belah sana. Pasal tak dan lah, tak dan nak bagi sikit sangat nak bagi pun. Nak pergi dah lama mana jam, berapa jam. Nak balik lagi. Saya tak payah lah. Sebab tu saya ulang balik tuan, masa ni cukup cepat. Kan masa cepat. Baik. Ni 10 apa? 10? 50? Nak berhenti kan sambung? Tanya ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. No. Tanya ahli majlis mesyuarat tu, nak sambung ke nak berhenti? Oh, ahli mesyuarat semua tak kata apa. Pukul 11. Ni nak masuk sikit insya-Allah. Baik, yang ketiga. Islam yang terbaik yang ketiga ialah apa yang kita akan bincang tentang hadis yang kedua. Hadis kursi yang kedua ni. Ada kaitan dia, ada kaitan dia insya-Allah. Apa yang kita syarah ada kaitan dia insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, selepas muslim terbaik ialah jaga lidah pertama, yang kedua jaga tangan, yang ketiga jelas-jelas Nabi abang. Islam yang terbaik ialah Islam yang reti manage masa, reti jaga masa. Islam yang terbaik ialah seorang muslim yang pandai jaga masa dia. Masa dengan Allah, masa dengan Nabi, masa dengan mak ayah, masa dengan anak-anak, masa dengan kawan-kawan, masa dengan isteri kalau ada isteri, masa dengan suami kalau ada suami, masa dengan jiran, masa dengan semua orang ada. Dia boleh bagi masa tu. Dia tak tinggal. Ni duduk dengan orang tinggal Allah, duduk dengan Allah tinggal orang. Tak betul kan? Duduk dengan Allah tinggal mak ayah, duduk dengan mak ayah tinggal Allah. Inilah kekurangan kita sekalian. Cuma apa kita dapat buat? Kita dapat kontrol masa tu bagi ada masa sama. Oh, mak saya macam mana pula? Nak buat ke mak? Doa kat dia. Tu masa kita dengan mak. Tuan-tuan, mak kita hidup ke tak ada ke ada ke, jangan lupa dia berdoa. Itulah masa kita untuk dia. Teringat kat dia juga, ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosa mak ayahku, ya Allah. Tu dikira masa kita dengan dia lah tu. Bagi masa kau tu. Kan, bagi masa dengan guru pula, ya Allah, ampun dosa guru aku, syekh-syekh para masyayikh aku, ulama-ulama aku. Ada masa dengan tu guru kita pula. Ada ingatan pada seseorang itu, itulah masa kita dengan dia berdoa ini. Ini tuan Allah sekalian. Islam yang baik ialah seorang muslim yang pandai reti bagi masa dan jaga masa. Sebab tu kita bila bincang bab ni, tuan, kita bincang bab ni, betapa kita bimbang orang Islam ni tak pandai jaga masa. Masa ibadat dia tak ibadat. Baik, nak baca hadis ya. Kita baca hadis ni, kita ambil kebaikan hadis ni. Kita baca hadis sikit insya-Allah. Tuan, tajuk ni hadis yang kedua. Qala ma'alif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa hafizahullahu subhanahu wa ta'ala. Hadis kedua dalam Durratus Saniyah, permata-permata sunnah daripada hadis-hadis kursi Allah Ta'ala. Hadis kedua cerita jangan mencela masa. Jangan kata kat masa, jangan duk perburuk masa, jangan duk hina masa ini. Atau jangan tak jaga masa. Baik. Dia masuk dia kursi, tak jaga masa ni satu kesilapan sebenarnya. Maka jadilah tak jaga masa tu satu dosa dengan Allah Ta'ala. Ikut hadis kursi dia lah. Baik, saya ulang balik. Islam yang terbaik, 3 benda patah balik. Jaga mulut, yang kedua jaga tangan, yang ketiga jaga masa. Ni pagi-pagi ni kadang kerja apa? Dibuang masa pergi. Ada majlis ilmu, kita ikuti, mudah-mudahan kita dapat kebaikan sebab jaga masa. Baik. Maka
menjaga masa dan jangan mencela masa itu termasuk dalam menjaga masa. Baik, hadis kursi daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kita faham yang tu. Baik. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Nabi kata, Nabi sabda, telah berfirman Allah Taala. Jenis lagu ni dia panggil hadis kursi. Ada Allah firman, ada Nabi kata Nabi, yang ni dia panggil hadis kursi. Baik, dia dengar kata Allah kata apa? Allah kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata apa dan Allah kata apa? Allah kata yu'zini, kalau baca sambung, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra. Yu'zini ibnu Adam, dia baca tashil, dia panggil dalam tajwid atau dalam bahasa Arab dia panggil tashil. Tashil apa? Selalunya kalau jumpa alif hamzah wasal dalam Quran kan, alif hamzah wasal sambung, dia tak baca yu'zini ibni Adam. Boleh baca macam tu, boleh, tapi dia elok baca dengan sambung alif hamzah wasal is tashil. Dia baca mudah, baca ringkas, baca senang. Maka dia baca yu'zini ibni Adam, tinggal pun alif tu, alif hamzah wasal sambung, boleh tinggal dia kan. Kalau hamzah qata' dia baca yu'zini ibni Adam, tu hamzah qata'. Bila hamzah wasal yu'zini ibni Adam, tu cara Arab baca lah. Cara dia panggil apa dalam Quran? Dia panggil tashil, mudah baca. Dalam Quran apa dia? Bi'sal ismul fusuq, dibaca bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, surah Al-Hujurat. Bi'sal ismul fusuq, asal dia bi'sal ismul fusuq, tapi buang alif tu, gantikan dengan terus dengan bacaan dia dengan tashil, bi'sal ismul fusuq. Baik, di sini apa nak baca? Yu'zini ibnu Adam. Itu cara tashil, cara apa? Cara mudah, ikut kun tajwid. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru biyadil amru. Sama juga biyadi al-amru, dia baca biyadil amru, tu juga baca tashil juga, tinggalkan lam tu, tinggal lam tu. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar, rawahul Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu ni tak betul, ganti Abi, sebab baca an Abi, an tu huruf jar, Abi kita baca Abu, kena baca Abi kan, baca nahu kan. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bukan Abu, Abi. Dengan apa? Dengan mahal i'rab dia lah yang kena kan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ia bersabda, Nabi bersabda. Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Kata Allah pada yu'zini ibnu Adam, anak Adam telah sakitkan aku. Anak Adam ni sakitkan aku, buat bagi tak elok kat aku, kata Allah. Manusia ni maknanya rajin buat satu benda yang bagi Allah marah. Menyakitkan bermaksud bagi Allah marah, dengan marah yang sesungguh-sungguhnya. Itu maksud menyakitkan. Kita ni kalau orang buat sakit, kita marahlah, gitulah. Jadi Allah kata anak Adam, jaga-jaga tuan-tuan. Allah kata anak Adam, kita ni semua ni suka buat bagi Allah marah, suka sakitkan Allah Ta'ala. Sakit maksud buat hal tak elok kat Allah. Ni kita ni panggil kita.
Dan satu cara bagi Allah marah ni apa dia? Ialah tak jaga masa. Yakni apa dia? Suka mencela masa dan suka buang masa dan buat benda yang tak elok pada masa-masa yang dulu ada. Mailah hadis Nabi SAW. Apa hadis dia, tuan-tuan? Hadis jaga 5 masa sebelum maili 5. Ingat balik hadis-hadis, recall balik hadis-hadis sebelum ni. Kita patah balik, kita tarik balik hadis-hadis yang mengaji sebelum ni. Mailah hadis Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 peluang sebelum mai 5 peluang. Librutlah 5 masa sebelum mai lagi 5 masa. Apa dia, tuan? Ingat tak hadis tu? Jagalah 5 masa sebelum mai lagi 5 masa. Apa dia? Mula-mula masa muda sebelum masa tua sebelum tua-tua. Gitu. Masa muda sebelum tua, masa tua sebelum tua-tua. Masa tua-tua sebelum pandai apa tu? Bak jawab nombor 1 apa? Ya. Maka Nabi kata apa? Jaga masa. Apa masa apa? Pertama masa muda sebelum tua. Dan itulah yang kita ada, tuan-tuan. Kita duk marah, duk pesan, duk hingat dekat anak cucu kita ni pasal kita menyesal dah. Pasal kita dah tua. Kita hari ni barulah berfikir, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni tak larat dah. Baru tahu tu kena sembahyang tu fardu banyak, aku nak sembahyang tak larat dah. Nak mangkit duduk ni tak larat dah. Pasal apalah dulu ni masa muda-muda aku tak kuat sembahyang. Duk meratis sorang-sorang. Duk meratis sorang-sorang lah. Pasal apa? Pasal dia mai tua menyesali masa muda. Inilah kita semua. Tak kata jadi tuan-tuan dengan saya sama aja. Kita semua hari ni menyesali masa muda kita tak buat apa. Dah. Ya. Golek pun tak mau, singguk pun tak mau, ni kita faham lah. No. Golek pun dah, singguk pun dah. Nak abang kata betul lah tu Ustaz, nak nangguk pun malu, nak golek tak reti. Tapi termasuk kita, sebab Nabi kata termasuk kita orang yang menyesal sungguh, tuan-tuan. Dan bagi kita sekalian, tuan-tuan, psikologi dia saya baca, apa dia? Kita semua ni hadapan saya dengan saya sekali, paling kurang ada satu benda duk menyesal sampai hari ni tak habis-habis lagi. Apa dia? Masing-masing tahu lah. Masing-masing tahu, masing-masing sedang. Ada benda duk menyesal tak habis-habis hari ni. Kerana masa muda kita buang itu je. Ada ilmu tak cari, menyesal. Ada ibadat tak buat, menyesal. Jangan. Ada Quran tak pulun dulu melan. Baca Quran jangan apa lagi menyesal. Dulu ni lah orang pergi busung Quran pergi Tok Imam, aku tak pergi. Baca terjun ban, cari ikan. Contohnya. Contohnya. Saya kata ni sebab kawan saya gitu. Kawan kampung. Kan, kawan sekolah mengaji sekolah Arab dulu gitulah. Saya tu yang kata alhamdulillah, saya apa bagi pihak saya lah, tuan-tuan siapa tuan saya, tapi saya cerita ni pihak saya. Alhamdulillah Allah buat saya ni beranak-beranak mai orang tua ni adalah orang yang ngajar Quran. Kan ayah ni oleh orang banyak Quran. Hari-hari orang main Quran, baca Quran di rumah. Baca Quran tajwid, baca tarannum. Arwah ayah ni sama dengan arwah Ismail Hashim, sama-sama dia dalam tilawah kebangsaan dulu. Sama-sama. Daripada orang duk main rumah, duk baca Quran. Tak lari mana, tak lari mana kita. Kena baca Quran hari-hari. Cemuih tak mau lah. Kena marah tak baca Quran kan. Hari-hari kena baca Quran. Kan time tu tuan, time saya lebih kurang tahun 60, anak masuk 70 tuan. Tahun 60 ni, tahun 70 tuan. Masa tu tak mau baca Quran pasal apa? Gila tengok gambar Jaya Robert. Ingat tak? Tahun 70 kan, gambar Jaya Robert dulu. Dia tak ingat kan? Mereka tak ingat kan? Lepas tu gila tengok gambar Combat satu ni, Combat. Dua-dua ni main petang kat Maghrib orang baca Quran. Kan? Nak pergi tengok gambar. Dulu kan ada TV di rumah. Dulu TV rumah jiran. Tahun lain TV color tu. Yang banyak tuan. Yang buka tingkap tu.
Kan TV rumah satu, mana ada rumah. Di rumah satu kampung, satu rumah hanya ada pun. Berapa habis Quran tak baca. Dululah cerita dulu kan. Tapi Allah takdirkan ke saya bagi pihak saya sendiri. Saya lahir dalam keluarga ayah yang Quran. Nak lari tak boleh. Kalau ikut saya orang tuang juga masa muda-muda dulu kan. Kawan-kawan kata, pada muka hang. Bawa Quran orang kata pada muka. Tu kan, bawa Quran baca pada muka. Kawan-kawan lah, kawan kampung. Lalu pula pergi sekolah Arab kan, petang-petang. Sekolah Arab kedua balik. Nak pergi sekolah Arab, balik petang pukul 6, tengok kawan-kawan terjun ban, terikan. Kan, kawan-kawan kata apa? Boleh nak terjun, kami pergi mengaji, buat apa mengaji? Lah ni depa tu kata apa kata tuan? Jumpa kita, tolong ajak aku Quran lah. Ni kawan-kawan kampung ni. Hang duk ajak orang lain, hang ajak kami Quran sama. Kami tak kerti apa Allah, mayang bang apa tak kerti ni. Hang duk ajak orang lain sama, ajak kami sama. Maksud saya, maksudnya depa menyesal. Itulah pengalaman kita pun. Saya tiba-tiba bila kawan-kawan kata aku tu, saya kata alhamdulillah ya Allah. Hang selamatkan aku ya Allah. Kamu selamat, kau selamatkan aku daripada benda-benda semua. Hang buat aku ya Allah, letakkan aku keluarga Al-Quran bagi aku reti Quran. Tidak kita sama macam boleh juga. Bila syukur pada Allah kan. Di masa pertama dan masa apa? Masa muda sebelum tua, jagalah. Sebab tu kita dah ingatkan anak cucu ni pasal duk jaga masa muda depa. Tapi depa macam kita dulu kanlah. Depa hari ni macam kita dulu. Gitu. Macam mana kita macam tu anak kita. Jadi psikologi kata apa? Syekh kata apa ke saya? Kalau hang tengok anak hang hari ni, itulah hang masa hang muda dulu. Oh, dia balas kita kot tu. Hang nak kenal hang masa mana hang dulu, hang tengok anak hang hari ni. Allah buat begitu supaya hang kenang balik masa hang dulu. Supaya hang reti, itulah aku. Marah ke marah juga, tapi marah ke anak ni sebenarnya bukan marah ke depa, marah kita. Kita yang menyesal sebab banyak buang masa ketika muda. Masa kedua, muda sebelum tua. Masa kedua apa dia? Sihat sebelum sakit. Sihat sebelum sakit lah. Hari ni main penyakitnya macam kita nak. Ada seorang pelakon filem di Pulau Pinang, saya terbaca baru ni. Dekat dia ada 7 rengkeh kata, bukan 5, 7 penyakit, rengkeh 7. Allah, habis semua penyakit ada kat dia belakang, gout, gimana, darah tinggi, jantung, apa lagi, semua penyakit tu dia kata ada 7 benda sangkut kat dia habis. Allah, kasihan, lumpuh, tak boleh berjalan, semua penyakit berat ada kat dia. Jadi tuan-tuan dan muslimin, maka Nabi kata jagalah sihatmu sebelum kau sakit. Maka hari ini kita termasuk dalam golongan orang yang menyesal sebab muda tak jaga, sihat tak jaga. Kita lah sihat, tak mana kita buat, Allahu Akbar, lalu masjid tak singgah. Kan, bila kita sakit ni praktikal, bukan saya katakan siapa, semua saya aku tu juga pernah, saya gitu. Bila sakit duk tidur terlentang, tak boleh buat apa, ya Allah bagilah aku sihat balik ya. Bila aku sihat aku nak sembahyang tak berhenti. Berapa puluh kali muhung lah Dan panggil kita ni muhung lah. Sihat-sihat esok masjid pun tak pergi pula dah. Esok sakit pula, ya Allah kau sihat esok nak pergi masjid dah. Berapa puluh ratus kali muhung dah. Tapi Allah sayang lagi, dia sembuhkan kita, macam tu panggil kita balik. Dia sembuh kita balik, dia bagi kita sakit balik. Dia sembuh kita balik, untuk kita sentiasa memandang bahawa dialah Tuhan yang sedang menyembuhkan kita. Jadi yang kedua pada masa sehat sebelum sakit. Saya ringkas nak. Yang ketiga, peringat balik je. Bani mengaji dah pun. Yang ketiga pada masa lapang sebelum sibuk. Lapang ni tak buat apa kita. Jom ngaji, tengoklah kalau masa lapang ada. Amboi. Tak ada masa lapang langsung sibuk. Kalah PM, kalah menteri, sibuk dah.
Tak ada masa mengaji langsung, tak ada masa nak pergi sembahyang langsung, tak ada masa nak pergi masjid langsung, tak ada masa nak ziarah ulama langsung, tak ada masa nak orang tak nak buat baik, tak ada masa. Sibuk macam. Maka bila mai masa sibuk, tak dana, tak dana. Ulang balik kita mahu saya kata betapa ramai tok mak yang menyesal. Tak boleh mengaji. Pasal apa? Pasal apa tak boleh mengaji? Oh, nak mengaji mana ustaz? Oi, cucu balik mai lah, penuh rumah. Anak pun nak pinak balik mai lah, penuh rumah. Ni saya kata ni sebab saya ramai kata saya tu mengadu. Ni depa duk mengaji kat Ustaz Ahmad ramai ni hari Rabu, depa duk pi puluh ramai-ramai mengaji kat pondok Ustaz. Kami nak pi tak boleh Ustaz. Oh, lagi konon lah konon macam-macam hai, sakit demam dia biasalah Ustaz. Orang tua meratus kita dengar je lah nak kata apa kan. Tapi ucapan dan kalam-kalam betul abang kata kami menyesal dah. Masa lapang tu tak buat apa lah, sibuk lah. Tuan-tuan, Pak yang sekalian saya batal balik. Saya tanya tuan, hakikat kehidupan. Kita ni makin lapang ke makin sibuk? Tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab betul-betul. Kita ni makin hari makin lapang ke makin sibuk? Ha? Lapang? Kan makin sibuk? Lapang mungkin ada tapi sakit pula tadi. Sakit mungkin ada tapi sakit mungkin ada, mungkin tak ada, tapi dah mai tua tak larat dah. Ha, dia ketiga hak atas naik ke atas balik tadi. Lapang mungkin ada, tapi sakit pula dah. Masa lapang ada tapi sakit nak apa? Tak boleh buatnya tu. Sama, tak boleh buat juga. Tapi sebenarnya tuan, kita bukan ada masa lapang, kita makin sibuk lagi. Sebenar-benarnya kita makin sibuk dengan berbagai-bagai tanggungjawab yang ada. Seorang cara seorang, sibuk cara seorang, pergi menikah lagi sibuk. Betul ke tak? Duk seorang-seorang lapang lah tu. Tapi kalut tak mayang juga seorang-seorang. Pergi menikah pula lagi kalut tak mayang pula. Sibuk dengan isteri, sibuk. Dia kita duduk besar anak besar lah. Cakap lah mak dengan ayah dua orang ni, suami isteri. Anak kita lepas rumah suka lapang gitu. Kenapa? Cakap dua orang lah ni, laki bini ni cakap. Sibuk kita dalam mengaji apa nu, orang buat sembahyang apa di masjid, orang mengaji apa di masjid kita lebih ni. Bila kita nak lapang ni, laki kita apa? Anak lepas rumah suka lapang lah kita tu. Anak lepas rumah. Lepas rumah ni nak kenduri habis menikah habis lah. Saya tanya balik, mereka menikah lapang ke? Lapang? Sibuk ke? Sibuk? Pergi beranak, pergi hantar mai anak mai kita pula. No? Pergi beranak, pergi hantar mai kat anak kita pula. Aduh, nak mengaji tak boleh dekat anu jaga anak. Pula dah. Lepas tu, bila main cucu pula. Ada anak, ada cucu pula, sibuk cara mereka pernah. Tapi kalau kita ada lapang pun, tuan-tuan, tak sihat dah kita, tak sihat dah. Sakit tanah lenguh tahun ni. Kan? Pening tanah. Rebah apa boleh rebah kan? Dulu saja pening. No? Maka, tuan-tuan, masa lapang kita buang banyak masa lapang. Maka kita makin hari sibuk. Bila sibuk tak boleh buat ibadat. Kemudian yang keempat apa dia tuan? Masa kaya sebelum miskin. Dan yang kelima, kita ringkas ke sebelah ni. Yang kelima, jagalah masa hidupmu sebelum datang kepada kau kematian. 5 masa kata Nabi SAW, jaga 5 masa, 5 sebelum main lagi 5 masa. Pukul 11 lebih tuan. Nanti saya syarah lagi insya-Allah bab ni. Hadis ni kita syarah lagi di masa depan, bulan depan pula insya-Allah dengan izin Allah Taala. Saya dekat tulah dulu insya-Allah lagi kita nak sembahyang Jumaat pula kan. Jemaah-jemaah tuan-tuan sembahyang Jumaat pula kan. Saya musafir. Jadi tuan-tuan muslimin dekat dulu insya-Allah. Saya minta maaf banyak-banyak silap kasar bahasa sebagainya. Tentu mesti ada program-program tuan-tuan nak buat lagi dan tak ada pun sekali kita sembahyang Jumaat bagi muslimin kan.
Mudah-mudahan takat ini dulu, insya-Allah kita jumpa lagi. Insya-Allah saya tinggalkan tuan-tuan dalam keadaan dalam rahmat Allah Taala. Tinggalkan tuan-tuan dalam keadaan Allah redha. Allah buat kebaikan di dunia wal akhirah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lana warhamhuma kama rabbayana shaghira. المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولي فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasa saya ada buat tabung miskin untuk tabung pengurusan makan minum pelajar-pelajar gaji guru dan staf-staf saya. Sumbang boleh ada tabung di luar. Dan yang keduanya insya-Allah kita akan sambung baliklah program perbincangan kita tu, dan tolong ingatkan saya benar syarahan saya tu tak habis lagi tu, kerana tak habis lagi dalam bab mana tentang dalam bab nikmat Allah yang kupas satu baru tentang nikmat Allah ni yang patut kita syukur, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Jumpa lagi insya-Allah bulan depan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.